Salam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sul ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Kerana limpah taufik inayahnya Allah Taala kurniakan kita kesempatan untuk hadir solat maghrib secara berjemaah di surau yang dimuliakan Allah Taala ini. Dan seterusnya untuk kita menyambung lagi pengajian kita di dalam kitab Matan Aqidah Sughra, atau lebih dikenali juga dengan kitab Ummul Barahin karangan Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah hari ini kita akan menyelesaikan tentang perbahasan berkenaan dengan para Rasul, dan kemudian kita akan masuk kepada perbahasan berkenaan dengan kalimah syahadah insyaAllah. Baik. Kata pengarang rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala wa amma دليل جواز الأعراض البشرية عليهم فمشاهدة وقوعها بهم إما لتعظيم أجورهم أو للتشريع أو للتسلي عن الدنيا أو للتنبيه لخسة قدرها عند الله تعالى وعدم رضاه بها دار جزاء لأنبيائه وأوليائه باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام. Baik. Jadi kata pengarang rahimahullah, dia mengatakan apa? Dia kata adapun dalil harus sifat-sifat, segala sifat-sifat, ciri-ciri al-bashariyah, kemanusiaan, alaihim kepada mereka, ke atas mereka para rasul, para nabi. Maka apa dalilnya? Jadi kita kata di dalam perbahasan awal kitab ni kita mengatakan bahawasanya para nabi dan para rasul ini dia boleh bersifat dengan segala sifat kemanusiaan yang selayaknya lah, yang selayaknya. Sekarang dia kata apa dalilnya? Apa dalil kita tahu para nabi ini manusia dan bersifat dengan sifat manusia? Maka kata dia fa musyahadatu wuqu'iha bihim. Dalilnya satu je, iaitu apa? Iaitu kita nampak berlaku perkara tersebut. Kan? Kita nampak bahawasanya para nabi ini bersifat dengan sifat manusia. Kita tu maksudnya para sahabat lah, orang di zamannya melihat. Kemudian perkara tersebut diriwayatkan secara mutawatir dari satu zaman ke satu zaman sampailah ke zaman kita. Yang mana dengan itu kita mengetahui bahawasanya para nabi dan para rasul itu ialah manusia. Yang mana kita ada riwayat bahawasanya Nabi SAW berkahwin. Kita ada riwayat Nabi SAW makan. Kita ada riwayat Nabi SAW minum. Kita ada riwayat cerita tentang Nabi SAW sakit. Kita ada riwayat cerita tentang Nabi SAW tidur.
Maka itu kan semua ciri-ciri dan sifat-sifat manusia. Maka daripada situ kita memahami bahawasanya itulah. Jadi bila dia bersifat dengan sifat manusia, maka dia ialah manusia. Dia ialah manusia. Jadi dalilnya ialah apa? Dalilnya ialah khabar mutawatir. Okey. Kalau ingat lagi dalam kitab lama kita tu, kitab Matan Aqidatul Hafidah syarah tu, okay, kita sebut bahawasanya ilmu ni daripada 3. Yang bila kita belajar awal bab syarah tu kan dibincang tentang epistemologi ilmu. Maksudnya dari mana sumber ilmu kita? Ada 3. Pertama daripada panca indera yang 5, yang kedua daripada akal, dan yang ketiga ialah daripada perkhabaran yang sahih. Jadi kita ada riwayat yang sahih bahawasanya Nabi ni manusia. Kan? Ni kan kita dah nak masuk bulan Rabiul Awal. Berapa hari lagi? 9 atau 8 hari lagi. Kan? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita baca dalam kitab sirah, bila kita baca di dalam kitab syama'il, kita tengok ciri-ciri kemanusiaannya Nabi SAW. Kan? Nabi ada waktu perang, Nabi berdarah. Kan? Nabi terluka, ada waktu Nabi sedih, ada waktu Nabi gembira, Nabi berjalan, Nabi tak terbang, Nabi berjalan. Jadi kan semua sifat manusia. Nabi ada qada hajat, kan? Jadi semua itu ialah sifat-sifat manusia. Jadi kita tahu berdasarkan perkhabaran yang mutawatir daripada hadis yang sangat banyak menceritakan bahawasanya Nabi SAW melakukan perbuatan-perbuatan, sifat-sifat yang menunjukkan kepada ciri-ciri sebagai seorang manusia. Jadi itu dalilnya. Sebab ini dia memang tak boleh pakai akal. Kan? Benda ni dia tak boleh pakai akal. Dia memang daripada perkhabaran. Kita nak tahu sesuatu yang dah lepas, tuan-tuan, dia hanya boleh tahu dengan perkhabaran saja. Dia tak boleh tahu dengan akal. Kan? Akal ada dia punya extent. Tetapi untuk dapat ilmu yang pasti, ilmu yang qat'i, maksudnya 100% yakin, itu dia tak dapat dengan akal, kecuali beberapa perkara sahaja. Ada benda yang memang dengan akal kita yakin, tapi ada benda yang kita tak mungkin boleh deduce dengan akal kita semata-mata. Tak. Kita hanya boleh come out with some inference. Kita boleh datangkan beberapa teori, tetapi realitinya wallahu alam. Ya, sebab itu bila kita baca sejarah, kita hanya ada fakta sejarah. Kan? Tetapi kebanyakan apa yang ditulis oleh sejarawan ialah dia punya framework dia. Maksudnya apa yang sejarawan tu fikirkan. Sebagai contoh, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ketika mana dia nak establish mazhab dia. Sebab kita tahu Imam Syafi'i ni waktu dia kecil dia mazhab Malik. Dia mazhab Maliki. Dia belajar lama dengan Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, Imam Darul Hijrah. Ketika mana dia dinaik jadi qadi di Yaman, dia masih lagi bermazhab Maliki. Ketika mana dia difitnah, dibawa ke Baghdad, berjumpa dengan Khalifah Harun al-Rashid dan juga ulama-ulama Baghdad, dia masih lagi berpegang dengan mazhab Maliki dia. Dan dia berdebat dengan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, anak murid kepada pengasas mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Jadi kita tahu dia memang bermazhab Maliki. Kemudian bila dia establish mazhab yang atas nama dia, iaitu mazhab Syafi'i, dia pergi ke mana? Awal dicatatkan bahawasanya mazhab tu establish ialah di Iraq, di Baghdad, Iraq. Maka itu dia punya kita panggil fakta sejarah. Jadi sejarawan kata kenapa dia pergi ke Baghdad, bukan Mekah, bukannya Madinah, sebab jadi ini yang menyatakan kerana ni, menjawab ni ialah daripada deduction daripada sejarawan. Betul ke tidak wallahu alam, kita tak tahu, kena tanya Imam Syafi'i lah nanti ke akhirat kelak. Tetapi daripada sejarawan tu punya kata, dia kata sebab ketika itu Baghdad ialah tempat pusat ilmu. Maka kita nak sebarkan apa-apa pun, maka bermula dari Baghdad. Jadi sebab itu Imam Syafi'i establish dia punya mazhab di
di Baghdad, Iraq. Jadi saya nak sebut apa? Saya nak sebut benda itu ialah deduction daripada seorang sejarawan. Jadi dia ialah interpretation of the fact, of the historical fact. Okey, faktanya sebut Imam Syafi'i pergi ke Iraq, ke Baghdad dan di situ dia mula ajar mazhab dia. Itu saja fakta tu sebut. Tapi tak sebut kenapa dia pergi Iraq, kenapa dia tak pilih negara lain, kan banyak lagi. Kan banyak tempat lain, kenapa dia mesti buat kat sana. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua tu dia perlu kepada interpretasi lah. Baik, jadi samalah juga macam ni kan, Nabi SAW. Maka kita tahu secara faktanya kita tahulah Nabi SAW. Sebab apa? Dibukukan oleh para ulama, terutamanya ulama hadis kita lah, dan juga ulama siyar, iaitu ulama sirah. Okey? Baik, selesai. Baik, kenapa para nabi ini manusia dan bersifat dengan manusia? Ni dia kata, imma li ta'zimi ujurihim. Jadi para nabi ni kan, ni masalah yang kita panggil apa? Yang cuba dimomokkan, yang cuba dipersoalkan oleh kaum kafir Quraisy. Dia kata, kenapa mesti Nabi ni manusia? Kan? Kenapa? Cubalah hantar Nabi daripada malaikat. Jadi, dia ada hikmah. Kenapa para Nabi ini? Ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada manusia. Maka pertamanya ialah sebab apa? Lita'zimi ujurihim. Untuk membesarkan pahala mereka. Sebab para Nabi ini dia ada pahala. Sebab bila dia jadi manusia, dia ada kesusahan. Betul tak? Ke tuan-tuan, jadi manusia ni senang je setiap masa? Tak kan? Kita ada waktu susah. Ni tengah susah lah ni, Covid ni. Kan? Ke tuan-tuan senang hati Covid? Susah lah. Kita nak salam pun tak boleh kan? Okay, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, susah. Maka bila susah, maka besar pahalanya. Ni maksud dia. Jadi kan Nabi lah orang yang paling susah sekali. Maksudnya Nabi lah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian yang berat. Kan? Semua anak wafat, kan? Semua anak lelaki wafat. Nabi yang tanam, Nabi yang kubur, kan? Semualah, boleh kata almost semua anak-anak Nabi, kan? Jadi kecuali Sayyidatina Fatimah lah, Nabi kubur, kan? Isteri pun meninggal, 2 orang meninggal waktu hidup. Kan, berapa ramai orang ada pengalaman macam tu. Guru saya baru Zaujah dia baru meninggal, kan. Masya-Allah. Jadi ialah dah hidup lama, 20-30 tahun bersama, kan. Jadi dia ada efek, kan. Dia akan ada efek kat dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita sabar, maka dia ada nilai di sisi Allah Taala. Tapi kalau malaikat, dia tak ada bini, dia jantina pun tak ada, kan. Jadi dan dia tak ada nafsu. Jadi memang akan sentiasa buat saja kebaikan. Jadi kita tak akan nampak, kan. Jadi pahala dia tu memang macam tu je. Iman dia mendata, kan. Dia tak naik, dia tak turun. Beza dengan kita manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia kata au li tasyri', ataupun bagi tujuan pensyariatan. Jadi kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh buat apa yang kita buat sekarang ni sebab apa? Sebab Nabi SAW buat. Nabi SAW buat. Disebut kat sini, pensyariatan yang bergantung dengannya kepada makhluk. Di dalam, jadi maksudnya apa? Maksudnya daripada hidup Nabi SAW ni, kita tahu macam mana kita nak hukum. Kita nak hukum agama kita. Contoh, kita tahu macam mana nak buat kalau kita terlupa dalam solat. Sebab apa? Sebab Nabi ada lupa, kan? Jadi malaikat tak pernah lupa, kan? Malaikat tak lupanya. Dia memang sami'na wa ta'na, kan? Dia dengar je apa Allah Ta'ala cakap. Tapi kita manusia ada lupanya. Dan Nabi SAW ada waktu lupa. Adakah Nabi memang saja lupa? Kita lupa memang sebab ghaflah. Kita ni sebab lalai. Nabi lupa sebab dia terlampau fokus. Orang biasa bila dia terlampau fokus, dia lupa, kan. Contohlah, kita terlampau fokus nak buat something, biasanya benda yang ada sekeliling kita ni kita lupa. Contoh tuan-tuan ada report ni memang urgent punya report, kan.
Tuan-tuan buat sungguh-sungguh sampailah siap. Sebab ni projek juta-juta ni. Nak kena siapkan. Kalau tak, dia punya deadline dia pukul 5 petang ni. Tak siap 5 petang ni, memang kita terlepas projek besar. Katakan. Jadi kita daripada pagi bertungkus lumus lah buat apa? Buat report ni kan. Buat proposal lah. Buat proposal tuntang pukul 5. Tak sedar rupanya daripada pagi tadi tak breakfast, tengah hari pun tak makan. Biasa pernah tak tuan-tuan macam tu? Ke saya time makan Ustaz memang ingat terus. Kan? Ada juga orang macam tu. Tapi biasa adalah keadaan bila kita ni terlampau stres, maksudnya kita fokus betul-betul pada sesuatu tu, kita benda lain kita dah tak perasan dah. Tak? Jadi memang ada macam tu. Jadi Nabi SAW, ulama kata Nabi lupa bukan sebab Nabi lalai macam kita. Nabi lupa sebab terlampau fokus kepada Allah Ta'ala. Kan? Yang ni dia panggil maqam fana kan. Maqam fana. Fana ni bukan gila. Ada orang kata, oh ni fana dah ni kan. Tengok orang gila, ni fana dah ni. Tak. Fana ni satu maqam yang sangat tinggi. Fana ni kata guru kami, dia ialah fokus yang high intense punya fokus. Okay? High intensity punya fokus. Jadi bila kita terlampau fokus pada satu benda, kita dah tak nampak. Keliling ni dah tak nampak. Jadi itulah orang yang tengah fana. Dia fokus pada Allah Ta'ala, dia dah tak nampak dah. Apa benda yang sekeliling dia ni dah, itu dipanggil fana. Kan, benda tu dah tak wujud dah pada mata dia, pada perasaan dia lah. Okay? Dia dah tak nampak selain daripada Allah Ta'ala. Tapi situasi tu dia tidak boleh kekal dalam tu kan. Kalau tidak, itu yang membawa kepada yang orang panggil gila isim sebagainya kan. Tak betul. Jadi orang yang sempurna dia kena kembali ke alam ini untuk menjalani kehidupan dia dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perbahasan lain lah. Cuma nak bagi tahu apa? Nabi lupa. Jadi bila Nabi lupa, maka kita tahu macam mana cara kita nak buat bila kita lupa dalam ibadah. Begitu juga kita tahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana nak tunaikan solat kalau sakit. Sebab Nabi ada waktu Nabi sakit, Nabi solat macam mana. Jadi kita tahu macam mana nak solat kalau ketika itu takut kan, dalam peperangan ada caranya. Macam mana cara makan, macam mana cara minum. Jadi kan semua tu syariat. Jadi kalau malaikat jadi nabi kan, tak ada sifat kemanusiaan, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua macam mana ni nak makan kan? Payah. Jadi sebab itu alhamdulillah kita tahu Nabi berkahwin, kita tahu macam mana pergaulan dengan isteri kan. Bagaimana Nabi SAW ni memang banyak hadis cerita tentang perkara tersebut kan. Khairukum man khairukum li ahli kan, apa qamaqat wa ana macam mana hadisnya, macam itulah Nabi kata orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang terbaik daripada pada ahli keluarga dia, maksudnya isteri-isteri dia. Okey, dan akulah orang yang terbaik pada isteri aku. Akulah orang yang terbaik di kalangan kamu dalam baiknya aku pada isteri. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tahu. Jadi nak bagaimana dalam perkahwinan ada konflik? Of course ada konflik. Kan Nabi pun ada ceraikan isteri dia. Jadi tapi macam mana Nabi ceraikan? Kan dalam rumah tangga Nabi ada, kita panggil apa? Yalah ada pasang surutnya, memang ada. Memang akan ada. Kan? Jadi macam mana Nabi deal dengan perkara tersebut? Semua tu ada dalam Quran. Allah Ta'ala expose benda tersebut kan. Allah Ta'ala cerita supaya apa? Supaya kita boleh ambil pengajaran, supaya kita boleh menjalani hidup kita seperti mana hidup Rasulullah SAW. Sebab itu para ulama kata suruh baca selalu kitab sirah kan, suruh baca kitab sirah supaya kita tahu macam ni Nabi deal, macam ni Nabi bila berlaku konflik macam ni Nabi buat. So kita boleh tiru kan, kita boleh tiru untuk kita mencontohi Nabi SAW. Jadi kalau malaikat malaikat tak kahwin, dah macam mana pula kan. Sebab itu orang Kristian dia tidak ada contoh, sebab Nabi Isa AS tak kahwin kan. Nabi Isa tak kahwin. Jadi macam mana dia tak tahu, proses dia tak tahu. Okey, so kita ni alhamdulillah kita tahu semua benda tentang kehidupan ni, kita tahu. Tuan-tuan bacalah, kalau tuan-tuan ngaji kitab fiqh awal akhir kan, kitab fiqh 4 rubu' tu, daripada ibadah, muamalat, jinayat dan munakahat tu, kita tahu semua tu ialah daripada hadis-hadis Nabi SAW
Semua yang klasiknya semua ada dalil daripada hadis Nabi. Jadi maksudnya apa? Inilah cara kita nak hidup. Dan macam mana kita nak cara yang lebih baik? Baca pula kitab tasawuf macam kitab Imam Ghazali. Kita dalam kitab Jawi pun ada. Kitab apa? Kitab Sairus Salikin. Sairus Salikin cerita detail. Kan? Macam mana asrar ibadah, kan? Apa sir yang ada di dalam solat. Kita sempurna dah solat kita 13 rukun tu. Tuan-tuan pun mengaji dengan Ustaz Hasnan Kasan. Jadi tapi macam mana sirnya, kan? Macam mana ikhlasnya, macam mana khusyuknya, kan? Macam mana siddiqnya kita ketika mana ni? Apa sir ketika mana kita ambil wudu? Apa sir kita bayar zakat? Apa sir dalam puasa kita? Kan? Dan apa pula dalam muamalah harian kita, kan? Ni kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semuanya ada kaitan dengan agama, yang mana semuanya disuluh kepada kita melalui sirah Nabi SAW, melalui hadis-hadis Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi ialah manusia. Tu je cerita dia. Kalau tidak, payah kita nak ambil contoh, kan? Cuba tanya orang Kristian macam mana. Kita memang berbangga Nabi kita ajar, even to the point of macam mana cara nak duduk untuk buang air. Nabi kita ajar, kan? Diorang tak ada benda tu, kan? Diorang tak ada perkara tersebut. Baik. Kemudian au litasalli 'anid dunya, atau untuk dia melupai, bersabar dari keduniaan. Okey. Jadi ini antara faedah dia ialah apa? Menghiburkan. Dalam ni disebut tasalli ni menghiburkan diri kita kerana luputnya dunia. Okey. Ai tasbir wa wujudu raha. Okey, iaitu bersabar dan wujudnya ketenangan dan kelazatan kerana luputnya. Maksudnya macam mana, tuan-tuan? Macam ni. Tak apa, kita baca dulu. Dia kata apa? Bersabar dengan kehilangan dunia, ataupun tambih nilai dunia ni yang tidak ada apa? Tidak ada nilai lah. Dia kata apa? Au li tambihi li khissati qadriha indallah taala, atau untuk mengingatkan rendah nilainya dunia di sisi Allah taala. Wa adami ridahu biha, dan ketiadaan ridanya Allah taala dengannya, dengan bumi, dengan dunia ni, biha dar jazail li anbiya'ihi wa awliyaihi. Okey, pada negeri pembalasan bagi segala nabi dan walinya, bi'tibari ahwalihim fiha alaihi wassalatu wassalam, dengan mengambil kira keadaan mereka sallallahu alaihi wasallam padanya pada dunia ni. Baik, jadi poin dia apa? Poin dia macam ni. Pertama, dengan kita lihat Nabi SAW, dia kata apa kat sini? Dia kata pengarang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam syarah dia sendiri dia kata apa? Daripada faedah-faedahnya, faedah-faedah Nabi ni ialah manusia, ialah apa? Adalah menghiburkan kerana luput dunia, iaitu rasa sabar dan wujud ketenangan dan kelazatan kerana luputnya, dan menyedarkan kadar dunia ni di sisi Allah Ta'ala, dengan apa yang orang berakal nampak penderitaan mereka itu penghulu-penghulu yang mulia pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kalangan makhluknya kerana kesusahan dunia itu, dan berpaling mereka darinya, dan dari perhiasan-perhiasan yang menipu daya ramai daripada orang-orang yang bodoh, sebagai berpaling orang yang berakal dari bangkai dan najis-najis. Baik, macam ni. Jadi kita tahu dunia ni penuh dengan kesakitan, penuh dengan bala. Betul? Kan? Dan itulah apa yang kita nampak pada kehidupan para nabi dan para rasul. Mereka ni semua diuji oleh Allah Ta'ala, kan? Diuji. Nabi Yusuf terpisah dengan family lama. Bukan cerita sekejap, kan? Lama ceritanya terpisah dengan family. Saya baru ni tengok di YouTube, ada orang tu 18 tahun terpisah dengan family, kan? Dia duduk, dia macam pengemis kan? Tapi nak cakap pun macam tak reti, kan? Dengan orang pun macam takut-takut. Asal cerita YouTube tu Indonesia lah, Naked Indonesia. Orang tu nak gunting rambut dia je, kan? Yalah, dia kan antara servis yang orang biasa buat kepada geladangan ni ialah gunting rambut, bagi nampak kemas, kan? InsyaAllah dia bagi ada spirit lah sikit, kan? Bila bersih tu. Jadi orang tu tengok muda lagi, kan? Kecil. Jadi video tu ada 3 episod kot, 2-3 episod. Rupanya bila diorang up video tu, family dia tengok, oh tu anak dia rupanya. Tengok kat YouTube. Jadi diorang cuba temukanlah dengan family dia tu. Bayangkan
kan, terpisah 18 tahun budak, dan dia terpisah tu waktu dia kecil, kan, waktu dia kecil. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tengok dia punya, yelah kita rasa sedih lah, ya, kita ada anak kan, bila tengok macam mana kalau anak aku hilang kan, tak tahu nak buat apa kan, muka sentiasa ketakutan dengan orang kan. Yelah, daripada kecil, kalau dah tua kita sesat jalan, kita pandai survive juga tuan-tuan kan. Carilah kerja ke apa ke, jadi siap masjid ke apa. Saya kecil-kecil dulu saya dah fikir dah, kalau aku ni hilang ke, orang culik ke. Saya kecil-kecil dah fikir dulu kan, tengok drama banyak kan. Jadi saya dah fikir dah apa aku nak buat ni kan, kalau tiba-tiba hilang kan, hilang kat mall ke apa, tak jumpa mak ayah kan, oh saya tidur kat surau lah. Tidur kat surau kan, kerja kedai makan ke, at least dapat makan juga tiap-tiap hari kan. Macam tu lah kecil-kecil fikir tu. Jadi ni bayang, mungkin dia tu daripada lebih kecil lah yang tak boleh fikir kan, menyebabkan dia hidup dalam ketakutan. Sebab apa? Ni memang dunia ni dunia kesakitan lah. Okay, dunia kesakitan, dunia bala. Maka bila kita tengok para nabi, ni satu konsep tuan-tuan. Bila kita susah, apa yang diajar oleh agama dan diajar oleh para ulama kita, tengok orang yang lebih susah dari kita, jangan tengok orang yang lebih senang dari kita kan? Sebab kalau kita rasa kita susah, ada orang lebih susah daripada kita. Tu point dia. Kalau kita rasa susah, ada orang lebih susah. Kita tak ada slipper, orang tak ada kaki, siapa lagi teruk kan? Kita ni teruk dah ni, tak ada slipper kan, hilang solat Jumaat tadi, contoh Jumaat sekarang dah susah lah nak hilang slipper kan, Jumaat dulu-dulu lah. Kan, saya banyak kali ni hilang, dan saya setiap kali pergi Mekah slipper saya hilang. Saya pun tak tahulah kenapa kan. Okay, dah 2 kali dah saya pergi Mekah, satu haji satu umrah, dua kali tu hilang. Jadi waktu tu nak jalan lah kaki ayam kan, panas lah sikit kan, berlari-lari lah sikit cari slipper kan. Jadi ala kulli hal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah susah. Tetapi ada orang, confirm ada orang lebih susah dari kita, confirm kan, mesti ada orang lebih susah kita. Kita rasa kita dah susah, saya ni hilang kerja, orang dah tak makan sebulan kan. Kita rasa bila kita ni susah, kita rasa memang macam tak ada orang dah lebih susah dari kita kan. Itu memang sifat manusia pun. Tak, cuba tengok, ada orang lagi susah daripada kita. Kita rasa susah nak dapat anak kan, ada orang jodoh tak dapat lagi kan. Jadi kita ni alhamdulillah at least jodoh dapat. Ada orang susahnya ustaz nak dapat kerja, orang awal fikir nak dapat kerja tapi at least family senang. Ini orang dah tak dapat kerja, family pun susah kan? Jadi akan pasti akan sentiasalah kita akan tengok orang orang yang lebih susah dari kita. Maka bahkan Nabi SAW kan, Nabi SAW orang yang paling susah sekali, diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian yang berat. Jadi kita tengok cerita Nabi, kita baca sirah Nabi SAW, menyebabkan apa? Menyebabkan kita akan taslim kan, menyebabkan kita akan tenang, redha. Nabi pun kena uji kan. Saya ni tak adalah level Nabi tapi maksudnya saya pun kena uji macam Nabi juga, jadi okey lah kan, okey lah. Macam tu. Okey, baik. Dan akan datanglah rasa sabar dan ketenangan dan lazat. Sampai tahap para awliya ni dia rasa lazat dengan kehilangan dunia. Lagi tak ada dunia lagi, alhamdulillah kan? Dunia ni menyerabutkan dia je kan. Sebab apa? Dia nak fokus diri dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita tengok sebahagian para awliya illah salihin, dia orang memang minimalis. Nak tengok minimalis yang sebenar, tengok para awliya illah salihin zaman sekarang lah. Kalau nak kata minimalis yang sebenar, Rasulullah ialah minimalis. Zaman sekarang orang duk sembang minimalis kan. Inilah orang-orang moden ni kan. Okay, kita ni jangan jadi hoarder lah, apalah sebagainya kan. Bagus benda tu. Nak jadi minimalis betul ya. Jadi macam Nabi SAW. Cuba kita baca dalam sirah. Nabi ada berapa helai pakaian saja. Seluruh pakaian Nabi, termasuk jubah, baju dalam, qamis, izar kan, termasuk kain-kain Nabi SAW semua ni, semua total ada 11 helai je. Tuan-tuan ada berapa dalam wardrobe tu? Selonggok. Tak tahu nak pakai bila. Itu yang laki, yang perempuan jangan tanya. Bilik anak pun dia sidai juga dia punya baju. Kan. Tiba-tiba kata, abang tak ada baju lah. La ilaha illallah. Betul? Lepas tu sembang minimalis. Kan payah.
Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tengok ada orang yang memang dia suka kan? Dah kurang tak ada apa-apa kan? Lagi tak ada apa-apa tu lagi tenang kan? Lagi tak ada apa-apa. Yalah tuan-tuan, serabut duduk bandar ni serabut kan? Betul tak? Saya ni dulu suka duduk Shah Alam ni tau. Saya dulu duduk section 10 Shah Alam. Betul. Dulu tu depan rumah saya tu ada padang besar. Boleh tengok apa ni Orchid Square tu dan juga Concord kan. Sekarang ni saya tengok padang tu dah hilang. Dah dulu Yayasan Restu tak ada lagi. Zaman saya duduk tu tahun 97. Kan 92, 93, 97 kan. Kosong. Jadi sekarang saya tengok Shah Alam dah serabut. Saya pun tak nak duduk Shah Alam dah. Kan. Saya suka duduk kampung. Dah tenang. Ustaz tak ada apa-apa. Ya tak ada apa-apa tu lah, tenang kan. Ke tuan-tuan lagi suka tengok KLCC. Macam tu. Daripada tengok pokok. Terbalik lah tuan-tuan. Okay. Ada orang yang memang macam tu kan. Dia memang suka lagi bandar ni. Tak apalah, masing-masing punya taste lah. Baik. Cuma nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bila kita tengok Nabi SAW, maka kita akan rasa tenang. Oh, Nabi pun susah hidup. Jadi saya ni susah tak ada apa-apa lah. Kan? Saya ni susah tak ada apa-apa. Dan menyedarkan kita bahawasanya lekehnya kadar dunia ni di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tengok para Nabi tak dapat dunia ni. Kan? Para Nabi Allah Ta'ala, bukanlah Nabi tak ada, Nabi ada dunia. Kan? Kalau orang bagi kat Nabi, sekali bagi, Nabi dapat beratus-ratus ekor kambing, beratus-ratus ekor unta. Tapi Nabi bagi semuanya kat orang. Kan? Sebab tu kan ada itu orang kata Nabi miskin. Tak, Nabi tak miskin. Nabi memilih untuk tidak ada apa-apa. Kan? Kalau nak kata Nabi punya harta banyak, Nabi bagi. Mana ada orang miskin boleh memberi? Mana ada? Dengan apa ni banyaknya tak boleh. Jadi maksudnya Nabi ada something. Kan? Bukan ada something, ada macam-macam. Tetapi Nabi memberi. Sebab apa? Sebab tidak ada nilai. Dia kata apa sini? Dia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kan? Tak ada nilai. Sebab tu dia kata orang yang para nabi ni lari daripada dunia seperti orang yang bodoh melarikan diri, orang yang berakal lari daripada bangkai dan najis. Kan? Orang yang berakal kan kalau ada najis, ada bangkai kan busuk. Jadi orang yang berakal dia akan menjauhi tempat tersebut. Okey, dia akan menjauhi. Maka begitulah umpamanya para nabi ni dengan dunia. Mereka menjauhi dunia ni. Sebab dunia ni tak ada apa-apa. Sebab apa? Nabi SAW kata apa? Dalam hadis Nabi, dia bawa hadis kat sini, ad-dunya, dunia ini ialah bangkai dan juga cemar. Kan? Dan juga cemar. Okey, benda kotor lah. Benda kotor. Okey, dalam hadis yang lain Nabi pun kata apa? Nabi kata jadikanlah dunia ini seperti kita ni orang yang musafir. Kan? Kita jadikan diri kita ni seperti orang yang musafir. Walam ya'khudhu minha alaihi wassalatu wassalam illa syabaha zada musafiru al-musta'jal. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam kudunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Kan? Nabi SAW dalam hadis Nabi kata apa? Kun mana ni tadi? Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Jadilah kamu di dalam dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing. Orang asing dia boleh duduk lama-lama ke tempat yang dia asing? Tak boleh. Dia akan duduk sekejap je. Aw 'abiri sabil, ataupun orang yang melintas jalan. Adakah orang yang melintas jalan dia duduk tengah jalan lama-lama? Tak ada. Kita akan pass through. Jadi dunia ini tempat untuk kita pass through je. Okay? Walaupun begitu, ialah memang kita pass through, tapi jangan tak buat apa-apa. Disuruh buat, iaitu apa? Bawalah bekalan untuk menuju akhirat. Itu guna dunia ni. Tempat dia memang untuk kita berjalan, bukan untuk kita menginap. Tetapi kita sambil berjalan itu bawa bekalan untuk menuju hari akhirat. Dan hadis yang terakhir dibawa ke sini dia kata apa? Nabi SAW kata apa? Lau kanat dunya indallahi tazunnu indallahi junahun ba'udah ma saqal kafir minha jur'atun ma. Okey. Jadi dalam hadis kan Nabi SAW kata apa? Nabi kata kalaulah dunia ni ada nilai senilai berat
besar senilai berat kepak nyamuk, maka sudah tentu Allah Ta'ala takkan beri minum dekat orang kafir walau seteguk air. Maksudnya apa? Dunia ni tak ada nilai. Senilai kepak nyamuk pun tak ada nilai. Kepak nyamuk boleh jual ke tuan-tuan? Ada orang jual kepak nyamuk? Tak ada kan? Tak ada orang jual. Maksudnya tak ada nilai pun. Tapi kalau ada nilai besar tu pun, katalah besar tu ada nilai berapa? 1 sen. Ataupun sekilo kepak nyamuk tu 1 sen. Katalah kan? Kalau ada nilai pun, maka kalau ada nilai sebanyak tu pun, Allah Ta'ala takkan bagi minum orang kafir. Kalau ada nilai dunia ni, daripada dunia ni, walau seberat sayap nyamuk. Maksud nak kata apa? Tak ada nilai lah. Tak ada nilai. Sebab itu Allah Ta'ala bagi ke orang kafir. Dan kita tengok orang kafir, Masya Allah, yang paling kaya kat dunia siapa? Ya, orang kafir. Mana ada orang? Adalah orang Islam kan. Wallahualam, orang kata raja-raja Arab ni kaya kan. Raja Brunei pun kaya. Cumanya tak dimasukkan dalam ni kan. Tak boleh nak access dia punya kekayaan. Tak apalah. Okey, yang kita nampak memang orang kafir tu kaya-kaya lah belaka kan. Orang Islam kebanyakannya, tengoklah negara-negara Islam berapa banyak sangat negara yang kaya. Jadi memang kita ni susah. Sebab apa? Sebab dunia ni Allah Ta'ala tak nak bagi kita leka dengan dunia tu je tuan-tuan. Jadi apa yang tuan-tuan dapat, Masya Allah, kita ni duduk kat Shah Alam ni, maksudnya quite senang lah kan. Itu ialah nikmat Allah Ta'ala yang sangat besar. Sebenarnya kita patut dapat less than this kan, sebenarnya. Sebab apa? Memang dunia ni bukan tempat untuk bersenang-senang. Tetapi Allah Ta'ala bagi kita kesenangan. Masya Allah, ni ada aircon, Alhamdulillah. Maksudnya apa? Inilah nikmat yang melimpah-limpah yang Allah Ta'ala kurniakan kita. Maka bersyukurlah tuan-tuan. Maka bersyukur. Jadi dia kata, wa yajma'u ma'ani hadhihi al-aqaidi kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi insya-Allah kita akan sambung syarahan kita nanti pada masa akan datang. Wallahu taala alam. Saya minta maaf tuan-tuan, saya dah jamak tadi musafir yang ini. So insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Doa-doa tuan-tuan, semoga Selangor kita ni selamat daripada wabak Covid, dan saudara-saudara kita di Kelang, Allah Taala jaga mereka semua, dan supaya Allah Taala tak sampaikanlah, tak merebak ke seluruh negeri kita ni. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkanlah urusan saudara-saudara kita di Kelang dan seluruh Malaysia, dan terutamanya di seluruh dunia juga insya-Allah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.